Buletin Didik 2 Disember bersama saya Nualifah Ghani. Assalamualaikum dan salam hormat. Kes positif di Sekolah Seri Puteri Cyberjaya meningkat kepada 139 kes setakat petang tadi. Ia membabitkan 114 pelajar, 15 guru dan 10 petugas sekolah. Menurut Pengarah Kesihatan Selangor, Datuk Dr. Syahri Ngadiman, semua kes positif akan dirujuk ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 bersepadu PKRC 2.0 di Maib Serdang. Manakala kontak rapat pula akan ditempatkan di stesen kuarantin kerajaan. Kesemua 139 kes yang positif COVID-19 dilaporkan berada dalam keadaan stabil serta berada dalam kategori 1 dan kategori 2A. Bergejala tetapi berisiko rendah. Tegas Dr. Syahri, petugas Pusat Kesihatan Sepang dan sekolah juga akan bekerjasama rapat dalam menangani kluster persiaran tasik ini. Kes-kes tersebut dikesan selepas saringan dijalankan terhadap 946 orang meliputi 849 pelajar, 59 guru dan 38 petugas. Semalam, Pejabat Kesihatan Daerah PKD Sepang telah melakukan saringan ke atas 240 pelajar dan 65 kes baru positif COVID-19 dikesan. Proses saringan diteruskan hari ini ke atas 523 individu terdiri daripada 432 pelajar, 53 guru dan 38 petugas. Daripada saringan tersebut, 65 kes baharu dikesan melibatkan 43 pelajar, 13 guru dan 9 petugas. Kluster COVID-19 di sekolah tersebut ialah kluster persiaran tasik yang diumumkan pada 29 November lalu melibatkan kes indeks merupakan seorang guru didapati bergejala pada 22 November dan disahkan positif COVID-19 pada 24 November. Sementara itu, malam semalam Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin sempat meninjau keadaan sekolah terbabit. Beliau turut diberi taklimat ringkas oleh pengurusan sekolah mengenai kes yang berlaku. Sementara itu, seramai 24 pelajar Politeknik Sandakan disahkan positif COVID-19 sekaligus mencetuskan kluster Sungai Batang di Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, kes indeks kluster ini melibatkan seorang pelajar lelaki tempatan berusia 19 tahun di Politeknik berkenaan. Katanya pelajar ini mula bergejala demam dan batuk sejak 12 November lalu dan dikesan positif melalui saringan kit ujian pantas RTK antigen di klinik swasta pada hari sama. Saringan kontak rapat terhadap 29 pelajar serta 2 kaki tangan mendapati terdapat 24 kes positif. Bagi kluster ini termasuk 11 kes baharu dalam kalangan pelajar asrama institusi berkenaan. Kini platform baharu untuk murid menyelahkan bakat sukan adalah melalui pertandingan secara dalam talian. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata penganjuran pertandingan sukan di peringkat sekolah berubah selari dengan situasi COVID-19 yang melanda dunia. Terbaharu, penganjuran pertandingan kemahiran sukan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM secara dalam talian 2021, anjuran Kementerian Pendidikan KPM nyata mendapat sambutan. Sebagai contoh, pertandingan kemahiran sukan MSSM secara dalam talian 2021 yang baru saja selesai dianjurkan dan telah disertai seramai 46,269 orang peserta. Kemahiran sukan yang dipertandingkan secara rakaman video ini boleh dijadikan sebagai platform untuk mengenal pasti bakat baharu dan mempersiapkan atlet murid untuk bertanding dalam mana-mana kejohanan sukan akan datang. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Sukan tahun 2019 yang dianjurkan KPM, MSSM dan Milo secara dalam talian siang tadi. Majlis tersebut diadakan bagi meraih serta memberi pengiktirafan kepada atlet murid, jurulatih sukan dan golongan pendidik yang mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dalam pada itu, KPM turut menghargai usaha dan peranan yang dimainkan MSSM dalam mencukil serta membentuk bakat atlet murid. Jelas Datuk Dr. Razi pihaknya sentiasa mengalu-alukan kerjasama pelbagai agensi sebagai usaha meningkatkan kecemerlangan bidang sukan di peringkat antarabangsa.
Dalam pada itu, Datuk Dr. Razi turut menyeru agar semua pihak bersama-sama bergerak menjayakan dasar satu murid satu sukan. Ia antara usaha melahirkan pelajar yang aktif bersukan sejajar dengan anjakan 9 Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Saya menyeru agar semua pihak turut bersama-sama bergerak menjayakan dasar satu murid satu sukan bagi melahirkan pelajar yang aktif bersukan sejajar dengan anjakan 9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Beliau juga merakamkan ucapan tahniah kepada 16 penerima anugerah sukan KPM MSSM Milo 2019 termasuk 3 negeri yang menerima anugerah juara MSSM 2019. Sedih melihat murid yang datang ke kelasnya dalam keadaan serba kekurangan membuatkan Cikgu Fadli terpanggil untuk menghulurkan bantuan kepada golongan itu. Prinsipnya mudah, jika tidak kita yang membantu, siapa lagi yang mahu diharapkan? Muhammad Fadli Saleh berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Satu Gombak. Tenaga pengajar ini sentiasa memantau setiap langkah laku dan penampilan murid di sekolah berkenaan. Saya terinspirasi untuk membuat projek-projek amal ni bila saya sebagai seorang guru realitinya datang ke kelas mengajar. Bila kita mengajar, kita dapat lihat situasi anak murid kita. Ada yang datang dengan alatan tak cukupnya, pakaian compang-compingnya, pakaian besar, beg rosak. Jadi dari situ timbul minat saya apa yang aku boleh bantu. Mulanya bantuan daripada diri sendiri dan ahli keluarga. Bila sasaran lebih besar, saya perlu bina NGO untuk dapatkan dana yang lebih banyak agar lebih ramai dapat dibantu. Bertitik tolak dari situ, beliau menubuhkan pertubuhan kebajikan Dana Kita. Tanpa mengira bangsa, Cikgu Fadli akan menyalurkan bantuan yang diperlukan. Terbaharu seorang pelajar India yang cemerlang dalam keputusan SPM disantuninya. Jadi baru-baru ini ada satu kes sampai kat saya. Seorang pelajar India, seorang pelajar cemerlang mendapat 7A, 2B dalam SPM tapi tak ada laptop untuk buat tugasan dan assignment. Bila sampai kes tu, saya minta pelajar tu datang jumpa saya. Kita buat siasatan sikit, borak-borak sikit. Dan bila dah sahkan kes tu real berlaku dan dia memang layak untuk terima, maka saya mewakili Dana Kita menyampaikan sebuah laptop baru dan juga bantuan-bantuan lainlah. Tambah Cikgu Fadli, setiap murid perlu mempunyai keperluan asas agar dapat memberi perhatian sepenuhnya dalam pembelajaran. Lebih menghiburkan apabila terdapat murid yang cemerlang namun tidak berpeluang menyambung pembelajaran akibat kekangan ekonomi. Beliau berharap masyarakat sentiasa prihatin dalam komuniti mereka agar anak bangsa terus maju dan berpeluang mengubah nasib hidup. Pindaan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik berkuat kuasa pada 15 Disember ini selepas ia diwartakan semalam. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Ikmaruddin Ishak berkata, pindaan diwartakan setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Beliau menerusi satu kenyataan turut memaklumkan pindaan kepada perundangan subsidiari berkaitan pilihan raya iaitu Peraturan-Peraturan Pilihan Raya Pendaftaran Pemilih Pindaan 2021 serta Peraturan-Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya Pindaan 2021 telah diwartakan pada 30 November lalu.
Pindaan itu turut berkuat kuasa pada 15 Disember ini setelah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Seksyen 17 Akta Pilihan Raya 1958. SPR katanya akan membentangkan kedua-dua pindaan peraturan dalam mesyuarat kedua, Penggal keempat Parlimen ke-14 2021 dalam masa terdekat. 7,709 graduan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menerima ijazah pada Majlis Convocation UKM ke-49 secara fizikal. Majlis Convocation berlangsung dari 27 November hingga 8 Disember di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak yang hanya dihadiri oleh para graduan sahaja. Menurut Naib Chancellor UKM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, ini adalah convocation kedua diadakan dalam situasi pandemik COVID-19. Hanya graduan sahaja dibenarkan untuk berada dalam dewan tanpa ditemani ibu bapa atau keluarga. Untuk majlis convocation ke-49 ini, kita dapati bahawa ibu bapa dah semakin selesa dan kita dah ada kaedah di mana ibu bapa dan juga anak-anak mereka boleh directly engage semasa majlis convocation dilaksanakan. Semua graduan, ahli akademik dan petugas yang berada dalam dewan perlu mengekalkan pemakaian pelitup muka sepanjang masa ketika mengambil scroll atas pentas. This is the new norm of the convocation with the mask on and also beri sijil tanpa sentuhan. Itu saya rasa saya amat berbanggalah menjadi alumni UKM sebab kami dapat konvo. Kali ini saya rasa a bit sedih sebab selalunya 3 years ago memang semua parents datang and then mereka datang tengok diorang anak punya convocation, tapi kali ini my parents dan other parents pun tak dapat datang. Even saya punya parents tak dapat datang tapi diorang boleh tengok online and diorang pun cakap yang diorang banggalah dapat datang dan tak dapat datang tapi dapat tengok macam tu. I'm so happy. 12 sidang secara fizikal diadakan untuk majlis convocation kali ini. Kejayaan tidak akan datang tanpa usaha, kerja keras dan disiplin yang tinggi. Itu kunci kejayaan A. Tinesh, graduan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian Fakulti Undang-Undang yang merangkul anugerah Tun Abdul Razak pada Majlis Convocation UKM ke-49 baru-baru ini. Tidak pernah menjangkakan akan meraih anugerah kehormat itu, anak Jatimuar, Johor ini gembira berjaya membuktikan kepayahan hidup bukan penghalang untuk mencapai kejayaan dalam akademik. Dia sentiasa berpegang kepada 3 prinsip iaitu usaha yang kental, sentiasa merendah diri dan menghargai peluang. Sepanjang 4 tahun pengajiannya, Tinesh mengekalkan kecemerlangan akademik dengan memperoleh anugerah dekan sebanyak 5 kali. Lebih membanggakan, dia menjadi pelajar UKM pertama mendapat anugerah Top 100 Best Individual Oralist of the Preliminary Round Award dan muncul muta ke-49 terbaik dunia dalam Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2021. Saya percaya perkara yang paling penting bagi seseorang pelajar adalah untuk mengejar impian mereka dan bukan untuk mengejar anugerah. You must love and be passionate about your life and what you do in your life. Because in this life, all of us have a dream. So go out there and chase your dreams and create impact. Ujarnya, untuk menjadi seorang pelajar yang berjaya, perlu berdikari dan tidak bergantung harap kepada bantuan guru dan rakan. Buang rasa gentar untuk mengambil langkah pertama dan tidak takut untuk melakukan kesalahan. Kita juga perlu berusaha dengan kental dan pada masa yang sama bekerja dengan bijak. Kedua-dua perkara ini adalah penting untuk membangunkan diri kita dengan lebih efektif dan efisien. Bekerja keras atau being hardworking perlu dijadikan sebagai ciri-ciri asas bagi setiap pelajar. We must have hard work as our fundamental, then at the same time to be smart in how we manage and delegate our work. Tambahnya, pengurusan masa yang baik dapat memberi lebih ruang untuk perkara lain. Bagi memastikan kecerdasan minda, anak ketiga daripada 4 beradik ini turut bergiat aktif dalam bidang kurikulum dan sukan. Life, however, doesn't only revolve around grades and accolades. Life is a coalescence of beautiful memories, spontaneous events and adventures into the world unbeknown to us. To experience it all, you have to go out and explore the world. Many years from now, when you look back,
you want to smile and say life happened for me in university. Semoga kejayaan Tinesh ini menjadi pendorong untuk para pelajar mencapai kejayaan sama dalam bidang akademik. Pelupusan penutup mulut dan hidung. Pegang kedua-dua tali gelung dan tanggalkan penutup hidung dan mulut. Buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Cuci tangan dengan air dan sabun. Berstatus orang kurang upaya OKU tidak menjadi penghalang untuk adik Alif Iman Ali melangkah ke bidang robotik. Berbekalkan minat, beliau mencabar diri sendiri untuk berdepan 7 pesaing dalam RBTX Robotics Challenge anjuran Petroscience. Bergelar OKU pekak dan bisu sejak lahir, Alif Iman mula tertarik dengan dunia robotik apabila menyertai kelab STEM di sekolahnya. Beliau menceburi bidang robotik secara serius sejak tahun lalu selepas mendapat sokongan dan bimbingan daripada Cikgu Muhammad Yatim Jusoh. Mula-mula saya pilih tu Lego tu, saya suruh dia pasang Lego tu, dia tengok minat dia terhadap benda-benda yang mencantum ataupun benda-benda yang berfikir untuk menggerakkan robot. Di samping itu ada guide di depan dia lah, ada menu untuk mencantum robot macam mana. Itu untuk mula-mula saya perkenalkan robot kepada dia lah. Itu seterusnya kita tengok dia berminat tu, kita pun support lah dia macam mana tu. Biarpun baru berusia 12 tahun, minat dan kesungguhan pelajar Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kelantan ini mendorong Alif menyertai beberapa pertandingan robotik. Terbaharu, penyertaan anak bongsu daripada 4 beradik ini dalam RBTX Robotics Challenge bagi kategori Robo Sumo Junior berdepan cabaran terutamanya dari segi komunikasi apabila mendapat bimbingan pihak luar. Susah, dia rasa susah. Masa buat robot tu susah tapi seronok. Masa bila dah siap, robot siap, semua tu awak rasa apa? Super happy ke? Rasa marah ke? Rasa apa? Rasa apa? Dia rasa seronok bila susah-susah buat robot tu, akhirnya robot dia tu siap. Awalnya memang rasa susah lah. Tapi bila siap tu dia rasa seronok lah tengok robot dia terhasil lah. Namun kekurangan itu tidak menjadi penghalang untuk Alif menempatkan diri sebagai finalis dalam kategori berkenaan. Berpuas hati dengan pencapaian robotnya, Alif yakin dapat memenangi 3 tempat teratas dalam pertandingan itu. Seringkali berlaku banjir pastinya berdepan masalah lumpur dan sampah sarap. Namun berbeza dengan situasi banjir yang dipercayai dirakam di Filipina ini. Ia menyaksikan air banjir jernih seperti kolam mandi di kawasan perumahan. Video dirakam penduduk setempat tular susulan airnya yang jernih dan bersih. Ia dimuat naik menerusi akaun TikTok yang mencatat lebih 20 juta tontonan. Penduduk setempat terutama sekali kanak-kanak nyata seronok meskipun banjir. Air paras lutut bukan halangan bermandi-manda selain duduk bersantai seperti di tepi pantai. Rata-rata netizen teruja melihat rakaman air banjir jernih yang dimuat naik di media sosial ini. Mereka turut menyifatkan air jernih menjadi bukti penduduk menjaga kebersihan kawasan berkenaan. Sukan Kejohanan Squash Berpasukan Asia 2021 menyaksikan aksi cemerlang skuad lelaki dan wanita negara apabila melengkapkan saingan peringkat kumpulan selaku juara. Pada perlawanan terakhir kumpulan, pasukan lelaki mengalahkan Sri Lanka, manakala skuad wanita menundukkan Filipina. Keyakinan skuad lelaki nyata kian meningkat selepas menewaskan pencabar utama Hong Kong. Dan berdepan Sri Lanka, pasukan negara seperti dijangka tidak berdepan masalah. Ng Yen Yao memulakan aksi menentang Syamil Wakil. Tanpa sebarang tekanan, Ng Yen Yao menang straight set 11-7, 11-7 dan 11-7. Mata kedua negara diraih Ivan Yuan yang menundukkan Ravindu Lakshiri. Ivan menang 11-7 pada set pertama, bagaimanapun hampir terperangkap dengan kebangkitan Lakshiri sebelum menang 11-9 pada set kedua. Set ketiga, Ivan tidak lagi memberi ruang buat lawan untuk menang 11-7. Syafiq Kamal melengkapkan kemenangan 3-0 skuad negara mengalahkan Sharif Hakim.
Hanya 16 minit diperlukan Syafiq untuk mencatat keputusan 11-3, 11-4 dan 11-5. Malaysia dijadual menentang Jepun selaku naib juara kumpulan A pada aksi separuh akhir. Sementara itu, skuad wanita melengkapkan aksi selaku juara kumpulan dengan mengalahkan Filipina 3-0. Selepas Aifah Azman memastikan mata pertama negara mengatasi Jamaica Ribado 11-1, 11-7 dan 11-8. Giliran Chan Yi Wen turun gelanggang berdepan Yvonne Elisa Dalida. Tiada masalah buat Yi Wen memungut mata kedua dengan kemenangan 11-2, 11-2 dan 11-3. Mata ketiga negara pula diraih pemain muda Nur Aina Almani. Menentang Lizette Reyes, Aina menang juga dengan keputusan straight set 11-3, 11-6 dan 11-3 dalam tempoh 14 minit. Sama seperti pasukan lelaki, skuad wanita negara dijadualkan bertemu Jepun di peringkat separuh akhir pada jam 10 pagi esok. Beralih ke badminton jelajah dunia akhir di Bali, Indonesia. Beregu campuran Champion Sun dan Goh Liu Ying mara ke separuh akhir selepas meraih kemenangan kedua pada aksi kumpulan hari ini. Perseorangan utama Li Zijia juga hampir pasti ke separuh akhir jika memenangi perlawanan ketiga esok. Turut mencuri tumpuan beregu wanita Perlitan dan M. Tina yang mengejutkan pilihan utama dari Thailand untuk kembali menghidupkan peluang ke separuh akhir. Hanya 47 minit diperlukan Li Zijia mengenepikan lawan dari Perancis Thomas Junior Popov menerusi kemenangan 21-13, 21-19. Zijia pilihan kedua kejohanan akan menamatkan saingan kumpulan B menentang pemain India K. Srikanth esok. Berbeza dengan situasi yang dihadapi Champion Sun dan Goh Liu Ying, mereka terpaksa beraksi selama 1 jam 24 minit sebelum meraih kemenangan kedua mengejutkan pilihan 3-4 Matthias Christensen dan Alexandra Boya dari Denmark. Peng Sun dan Liu Ying berdepan pilihan pertama dari Jepun Yuta Watanabe dan Arisa Higashino untuk penentuan juara kumpulan A esok. Apapun paling mencuri tumpuan, saingan beregu wanita kumpulan A, gandingan negara Perlitan dan M. Tina mengejutkan pilihan pertama dari Thailand Jongkofan Kriti Karakul, Rawinda Prajongjai 23-21, 21-14. Bagaimanapun, satu lagi tugasan sukar buat Perlitan dan Tina yang akan menentang juara Olimpik Tokyo gandingan Indonesia Gracia Poli dan Apriani Rahayu untuk memburu tempat ke separuh akhir esok. Kesaingan hoki Piala Dunia Remaja di Bhubaneswar, India. Misi skuad kebangsaan mara ke separuh akhir tidak kesampaian. Pada aksi suku akhir, skuad bimbingan Wallastan itu tewas 0-4 kepada Perancis. Tumpuan pasukan negara kini memburu kedudukan terbaik pada perlawanan klasifikasi. Sememangnya laluan sukar sudah dijangka buat skuad kebangsaan menentang Perancis yang berada pada prestasi terbaiknya. Perancis yang sebelum ini mencipta kejutan menewaskan tuan rumah India membuka jaringan pada minit ke-14 menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan oleh Timothy Clement. 10 minit kemudian gawang skuad negara bolos lagi, juga menerusi ketajaman Clement menyudahkan pukulan sudut penalti. Meskipun cuba menyaingi lawan, serangan balas pasukan negara berjaya dipatahkan lawan. Sebaliknya, susulan sudut penalti, Perancis menjaringkan gol ketiga, kali ini melalui Mathis Clement pada minit ke-31. Kehandalan Perancis menyempurnakan pukulan sudut penalti nyata sukar dibendung pemain negara apabila Timothy Clement mencatat hat-trick pada minit ke-60 untuk kemenangan 4-0 Perancis. Visual flyboard pada kelajuan mencecah 160 km sejam mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nolif Fagani, salam hormat dan Assalamualaikum. Keep up with me, babe. Keep up with me, babe. Yeah, I'm on time, don't miss a beat. If she roll with me, she a 10 at least. Cream of the crop, top quality. Not your team or cop could try stopping me. Says I lays it down properly. You and your crew, get off my property. Coming in with the Fireflower Power Glove dial. Let's turn it up and get wild till we're reaching top.